Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberikan Yang di-Pertuan Agong iaitu Raja Malaysia bertanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain. Untuk menentukan melakukan ini, kuota untuk masuk ke perkhidmatan awam, beasiswa awam dan pendidikan awam telah diwujudkan. Perkara 153 adalah satu perkara yang paling berkontroversi dalam Perlembagaan Malaysia. Pengkritik menganggap mewujudkan perbezaan yang tidak perlu dan perkauman antara rakyat Malaysia yang berlainan etnik kerana telah menyebabkan pelaksanaan tindakan afirmatif dasar yang hanya menguntungkan bumi putera yang terdiri daripada majoriti penduduk. Secara teknikal, membincangkan permasalahan perkara 153 adalah diharamkan bahkan di Parlimen, walaupun ia digubal sebagai peruntukan sementara untuk perlembagaan. Walaupun terdapat larangan pembincangan ini, artikel ini diperdebatkan secara terbuka di dalam Malaysia menentang pelaksanaan artikel tersebut walaupun nampaknya tetap menyokongnya. Namun begitu, artikel ini dipandang sebagai perkara sensitif oleh banyak pihak dengan ahli politik yang berpihak atau bertanya sering dilabel sebagai perkauman. Perkara 153 juga telah menyebabkan terbentuknya dua kumpulan yang dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kumpulan pertama, mereka tidak boleh menerima istilah bangsa Malaysia sama sekali kerana menurut mereka istilah itu menghapuskan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera. Kumpulan kedua pula, mereka menentang perkara 153 kerana berpendirian tidak perlu lagi ada diskriminasi kaum di Malaysia. Perkara 153 juga melindungi kaum-kaum lain, iaitu adalah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain. Realiti yang ada pada hari ini menunjukkan ekonomi dan kekayaan Malaysia masih dikuasai kaum bukan Melayu dan bukan anak negeri. Kedudukan itu ialah bukti kukuh bahawa perkara 153 bukanlah satu dasar yang menghalang kaum bukan Melayu dan anak negeri untuk meraih kekayaan dan jauh sekali bersifat diskriminasi yang bercanggah dengan prinsip keadilan. Sebaliknya, perkara 153 ialah susulan daripada komitmen Raja-Raja Melayu di bawah Perjanjian Negeri 1948 sebelum kaum asing diterima sebagai warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kesannya pada sudut sejarah Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Apabila British campur tangan dalam hal ehwal Tanah Melayu, doktrin nasihat yang diperkenalkan melalui perjanjian dengan Raja-Raja Melayu mengubah struktur ekonomi dan penyertaan ahli perniagaan Melayu yang terdiri daripada pedagang dan pengusaha dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dalam negeri dan serantau. Dasar penasihat British lebih berpihak kepada golongan kapitalis dan mengambil ahli penguasaan ekonomi daripada pembesar dan ahli perniagaan Melayu. Kepentingan luar British mengakibatkan pelaburan dan pekerja asing dibawa masuk secara besar-besaran. Tindakan ini tidak hanya memenuhi keperluan ekonomi British dan bukannya berpusat pada pembangunan tempatan di Tanah Melayu. Desakan semak semula status kewarganegaraan. Isu desakan kumpulan satu terhadap kerajaan supaya menyemak semula status kewarganegaraan kumpulan kedua. Ini boleh menambahkan lagi diskriminasi antara kaum. Pertama sekali, timbul salah faham dalam kumpulan pertama kerana istilah orang Melayu di bawah perkara 1602 Perlembagaan Persekutuan adalah berbeza dengan bangsa Melayu kerana Perjanjian Persekutuan Melayu 1948 telah perluaskan tarifan bangsa Melayu apabila Tanah Melayu telah menerima kemasukan kaum bukan bangsa asal sebagai warga negara persekutuan. Selain itu, sebagai warga negara Malaysia, kita harus tahu bahawa kepentingan perkara 153 ini harus dilihat dari sudut sejarah yang di mana Raja-Raja Melayu dalam Perjanjian Negeri 1948 telah memberi komitmen kepada orang Melayu dalam bidang ekonomi, kebajikan sosial dan juga penyertaan dalam perkhidmatan kerajaan. Walaupun begitu, kaum lain juga tetap mendapat peruntukan yang lain bagi mewujudkan hak sama rata dalam perkara 153. Perkara 153 berkait rapat dengan menyumbang pembangunan infrastruktur. Dalam peruntukan perkara 153 dimasukkan sekatan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melucut mana-mana orang yang
khidmatan awam atau pemegang beasiswa atau penerima dana siswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas lain demi melaksanakan fungsi baginda di bawah Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Sekatan yang sama yang diperuntukkan dalam pengurusan permit dan lesen perniagaan. Oleh sebab dasar di atas diperuntukkan menurut undang-undang, tidak wajar sama sekali kedudukan itu dipertikai. Apa yang lebih penting dan perlu diberi fokus sebenar ialah kaedah pelaksanaan Perkara 153 yang perlu disemak untuk memastikan tiada seorang pun bangsa Malaysia dinafikan perlindungan pada sisi undang-undang dan hak terhadap keperluan asasi. Terdapat 3 lapisan besar masyarakat dari sudut sosioekonomi. Lapisan pertama adalah golongan korporat. Pihak kerajaan boleh membuat pelaburan dalam keusahawanan mereka untuk meningkatkan ekonomi orang asli, bangsa Melayu dan pribumi. Lapisan kedua adalah lapisan masyarakat umum. Bagi masyarakat dalam lapisan umum, kerajaan perlu menjana pelan untuk menyusun atur semula ekonomi dan sosial yang bersesuaian dengan kaum. Hal ini kerana semua kaum perlu mempunyai peluang yang sama untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ketiga, kumpulan terdesak. Kerajaan perlu merangka satu pelan untuk mengeluarkan golongan fakir miskin daripada hidup mereka yang sekarang dengan memberi skim bantuan, pendidikan dan latihan vokasional. Mereka ini golongan yang perlu diberi lebih perhatian kerana walaupun mereka bekerja keras, mereka masih kekurangan disebabkan tanggungjawab untuk menanggung keluarga. Jadi, dengan adanya bantuan daripada kerajaan, mereka dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus dengan kemajuan sosial mereka. Mereka dapat menukar haluan hidup mereka dengan bantuan dari segi peluang untuk menuntut ilmu dan kewangan. Golongan ini akan berkembang dan keluar dari kemelut kesusahan hidup mereka. Mereka akan lebih berterima kasih dan akan menyumbang ilmu mereka ke arah kebaikan. Orang bukan Melayu tidak perlu risau berkaitan Perkara 153 kerana perkara ini bukan memberi manfaat kepada orang Melayu sahaja tapi untuk semua kaum yang berada di Malaysia. Bukan semua orang Melayu juga mendapat keistimewaan daripada Perkara 153. Ini kerana Perkara 153 memberikan syarat bahawa kuota yang diberikan kepada orang Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak perlu dibuat pada perkadaran yang munasabah. Kuota yang disebutkan adalah untuk orang yang kurang berkemampuan saja dan keistimewaan ini tidak dapat untuk orang yang kaya. Oleh itu saya ingin mengakhiri video kesimpulan ini dengan satu kata-kata daripada orang bijak, iaitu kita memandang sejarah bukanlah untuk melangkah ke belakang tetapi untuk menilai di mana kita berada sekarang dan mencorak masa depan. Semua masyarakat tidak kira warna kulit, kaum dan agama perlu berganding bahu untuk menjadikan Malaysia jadi sebuah negara yang lebih baik dan maju di masa depan. Sekian, terima kasih.